Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Mus. Hari ini saya akan mengajar bab baru iaitu panjang, jisim dan isi padu. Tetapi hari ini kita fokus panjang sahaja. Kemudian jisim, isi padu pada minggu yang lain lah. Hari ini kita akan fokus kepada ukur panjang objek. Macam mana kita nak ukur panjang objek. Apa-apa objek seperti meja, baju kamu, ketinggian kamu, jarak kamu, saiz meja kamu. Okey. Dan kemudian subtopik yang kedua iaitu perkaitan di antara milimeter dengan sentimeter dan juga meter dan kilometer. Okey. Ini doa belajar. Kamu pause video, baca doa dulu supaya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. InsyaAllah. Okey. Hari ini kita akan belajar yang pertama iaitu kenali milimeter dan kilometer. Milimeter dan kalau milimeter simbol dia macam ni, milimeter. Dia ambil daripada M, milimeter. Dia asingkan lah. Dia ambil M dan M. Kalau kilometer dia ambil K dan M. Jadi dia simbol dia apa? Kilo, km. Ini kita panggil sebagai simbol. Simbol milimeter dengan kilometer kita panggil sebagai simbol. Okey, seterusnya buka muka surat 171 buku tab, buka dulu. Kalau baru mencari buku tu, pause dulu video, pergi cari sekejap. Okey, muka surat 171 yang pertama difokuskan kepada ada 3 orang. Ini mungkin dia punya inilah, lelaki, perempuan dan juga seorang pakcik. Pakcik, tanaman apakah ini? Ini adalah tanaman hidroponik. Hidroponik ni kalau kamu belajar sains adalah yang ni, hidroponik. Dia menggunakan, dia bukan direct daripada air siram terus ke tanah, tak. Tapi akar tu dia akan ambil air sikit-sikit daripada bawah Ini Ustaz tak adalah bincangkan Kamu bincang sendirilah, kamu baca sendirilah. Ini tanaman hidroponik, sumbu yang kamu pegang tu antara bahan yang digunakan panjang ialah 150 meter. Jadi dia cakap 150 meter tu yang mana? Okey, sekejap lagi kita tengok Okey, kalau kamu tengok dekat sini, dia ada ukuran 1 milimeter. Okey, yang mana sumbu dia? Sumbu dia yang berwarna hijau ni. Ni, warna hijau ni. Ini dia punya sumbu. Okey, sumbu dia berwarna hijau ini. Tujuan sumbu adalah untuk menyerap air lah. Menyerap air untuk pergi ke tanaman. Okey, kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni, okey yang ni 1 milimeter yang saiz kecil. Kalau kamu ada pembaris, Ustaz ada pembaris depan ni Ustaz ada pembaris. Kamu keluarkan pembaris kamu dan kamu tengok di depan kamu dia ada tulis sentimeter. Daripada sifar nak pergi ke 1 ada berapa garisan. Jadi macam ni lah. Ustaz lukis sikit Ni, daripada sifar nak pergi ke 1 ni ada berapa garisan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita tak boleh kira garisan. Kalau kita kira garisan dia ada 9 tetapi kita kena kira jarak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 1 cm bersamaan dengan berapa milimeter? 10 milimeter. Boleh, yang kecil-kecil ni milimeter. Tetapi daripada sifar pergi ke 1 dia menjadi 1 cm lah. Tetapi dalam ni ukuran milimeter pembaris ni. Tapi kalau pembaris kamu dia sentimeter Jadi dalam ni apa yang kamu kena faham, 1 cm bersamaan dengan 10 mm. Nanti kita belajar selepas ni. Yang penting kita faham macam mana nak ukur. Kita kena mula daripada sifar Kita kena mula daripada sifar sumbu sampai sini. Dia akan jadi berapa? 150 mm. Itu sebab dia tulis milimeter. Kemudian gambar yang kedua adalah perempuan ni. Dia cakap apa? Ukur lebar. Lebar di bahagian yang mana? Ini ada kertas A4. Lebar di bahagian bawah ni Ini lebar. Panjang yang ni. Okey. Kemudian kita ukur lebar. Kita ambil pembaris. Kita ukur lah. Faham? Kena guna pembaris panjang. Kalau pendek kamu kena kira sikit-sikit lah. Okey. Jadi dapat berapa? 210 mm. Itu cara kira lah.
Kemudian, yang ini pun sama. Ini dalam bentuk kilometer. Yang ini kilometer ya. Ini dalam bentuk kilometer. Kilometer ni kamu biasa tengok dekat mana? Dekat papan tanda di sebelah jalan raya. Betul? Contohnya, kalau kadang dia ada keluar kat sini kan. 1 kilometer baru nak belok. Jarak 1 kilometer ni bersamaan dengan berapa meter? 1000 meter. Jadi, biasa kamu lari. Kan biasa kalau hari sukan kita lari berapa meter? 100 meter kan? Ingat tak? Pernah dengar kan? 100 meter lari 100 meter. Itu jarak dia. Tapi kalau kita lari sebanyak 10 kali, dia boleh mencecah sebanyak 1 kilometer. Faham? Itulah maksud dia dalam ni. Okay. Kilometer ialah km. Boleh kita gelarkan sebagai simbol dia adalah km. Kilometer digunakan untuk menyatakan jarak antara dua tempat yang jauh. Contoh kalau kita ukur meja, kita tak perlu pakai kilometer. Kita pakai hanya meter, sentimeter dan milimeter. Tetapi kalau melibatkan jarak yang jauh, kita kena guna kilometer. Contoh daripada Perak nak pergi Kuala Lumpur, 120 kilometer. Betul? Okey, ini sekilas fakta yang kamu kena tahulah. Okey. 10 cm bersamaan dengan 1 desimeter. Kamu hafal je lah ni. Tetapi Ustaz tak akan tanya lepas ni. Cuma kamu hafal lah. Ini pembelajaran baru. Yang desimeter D ni bersamaan 10. 10. Desimeter. Dekameter. Okey, faham Ini muka surat 72. Kemudian muka surat 172, ini latihan. Yang ni Ustaz tak adalah suruh kamu buat. Kita belajar sama-sama. Anida Hajib menyertai larian seronoknya membaca sejauh berapa kilometer? 3 kilometer. Kemudian ditulis 3 kilometer ditulis dalam, dia nak simbol 3 km. Macam tu. Okey. Ni pun sama 51 km. Boleh faham? Kalau 48 milimeter. Milimeter M. Kalau ni milimeter pun sama 5 mm. Kalau sentimeter, cm. Kalau meter, meter je. Bersamaan dengan m. Boleh faham Okey, baik. Seterusnya ukur panjang objek. Yang ni macam nak ukur panjang objek tu. Macam tadilah, sama je lah. Okey, contohnya macam ni Muka surat 173 ya. Mula ukur dari sifar mm. Maksudnya kena mula dari sifar mm. Pembaris kamu, ni Ustaz punya pembaris kan. Dia ada dekat sini mula daripada sifar. Dekat sini sifar. Kena mula sifar mm. Ukur baru pergi ke sana. Boleh? Kamu tengok pembaris kamu Okey. Jadi, baca ukuran pada hujung satu lagi. Maksudnya, okey, contoh kalau kamu tengok dalam gambar. Mula daripada sini sifar sampai hujung. Hujung dia berapa sini? 20 mm. Jadi jawapan dia sifar ke 20, jadi 20 mm jawapan dia. Tinggi anak pokok 20 mm. Boleh faham Okey, seterusnya yang ini muka 173, muka surat 173. Berapakah panjang sepit rambut? Sepit rambut warna hitam ni. Tengok dia mula daripada sifar. Pergi ke sampai sini. Jadi 10, 20, 30, 40, 50. Jadi jawapan dia berapa? 50 mm. Sama juga panjang klip kertas. Daripada sifar pergi ke berapa sini? Kira lah. Kamu kena kira 10, kira 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 mm. Tak susah. Kecil-kecil ni 1 mm. Kalau kamu nak kira dari sini boleh. Dari sini boleh kira 1, 2, 3, 4. Lambat lah. Kita mula daripada 10 lah. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 mm. Tetapi kalau kamu tengok dalam ni, sebelah ni berapakah panjang paku, yang ni berbeza. Dia bukan mula daripada sifar, dia mula daripada 20. Jadi senang sahaja. Macam mana nak kira kalau 20? Kalau 20, bayangkan ni sifar. Kalau sifar sini berapa? Lepas sifar, 1. 10 lah. 10 kan? Lepas ni, 20. Yang ni, 30. Jadi kita buang lah. Kita tukarkan. Sama je. Jadi jawapan berapa? Daripada sifar bagi sini 30 mm. Itu cara paling senang lah. Atau kamu nak kira satu-satu boleh. Okey, ni 10. Kemudian ni pun 10. Kemudian ni pun 10. Kamu nak tambah 10, tambah 10. Tambah 10 dapat 30 mm. Boleh juga. Mana-mana cara kamu yang sesuai. Okey, seterusnya ni latihan.
Ni kalau kamu tengok panjang tanda nama berapa milimeter. Kira lah 10, 20, 30 sampai sini berapa? 70. Senang saja. Tapi kalau lebar kertas ni kira. Ni kena kira kecil lah. 60, 61, 62, 63, 64, 65. Jadi jawapannya 65 milimeter. Yang kecil-kecil ni kamu kira satu-satu. Jangan terus tulis 70, tak sampai 70. Okey, ukur panjang objek berikut menggunakan pembaris. Yang ni kamu buat sendirilah dekat rumah kamu ini bukan latihan lah, saja-saja kamu ukur kan. Okey, seterusnya perkaitan sentimeter, iaitu yang inilah sentimeter dengan milimeter. Kalau kamu nak tahu, dia ada berkait. Dia ada berkait. Contoh, 1 sentimeter bersamaan dengan 10 milimeter. Hafal tadi kita tengok pembaris kan. Kalau kita tengok pembaris, 1 cm daripada sifar sini pergi 1, ada berapa yang kecil-kecil tu? Jarak di antara kecil tu ada 10. Jadi yang kecil tu 10 mm. Jadi macam mana nak buat? Kita boleh buat formula. Ingat tak Ustaz ajar? Bila jumpa formula macam ni, kita buat anak panah. Ke kanan dan ke kiri. Dan kamu tahu di atas nak tulis simbol apa? Darab berapa? Ambil nombor 10 ni bawa ni atas. 10 bawah bahagi 10. Ingat formula ni ya. Yang penting kamu ingat tengah, kamu dah boleh buat formula kedua-dua ni. Okey, boleh. Seterusnya, ni dia ukur buku teks. Kalau kamu tengok, kamu pergilah ukur buku teks kamu, berhenti dah, pause video, kamu ukur. Tebal berapa? Murid ni diukur sebanyak 10 cm. Kamu tengok daripada 10 cm, 10 milimeter. Dia ada pembaris, ada yang pembaris yang ada tulis cm, ada pembaris yang tulis mm. Betul? Jadi, kalau sentimeter kan, daripada sifar pergi ke 1, jadi 1 cm lah. Faham? Tetapi kalau yang ni di milimeter, daripada sifar pergi ke 10, bukan 10 cm, 10 milimeter. Faham? Yang ni 1 cm. Okey. Dan kalau kamu tengok 1 cm memang 10 mm. Jadi dia sama, berkait ya. Faham? Okey, seterusnya yang ini muka surat 174 pun sama, kira stem dia sampai sifar 1, 2, 3, 4, 5 cm. Tetapi dia nak jawapan milimeter. Kalau kamu larat, kamu kira lah 1, 2, 3 sampai sini. Kira kecil-kecil sampai memang akan dapat jawapan 50 mm, tetapi lambat. Jadi kita nak buat apa? Kita buatlah formula tadi yang Ustaz ajar tadi. Betul? Okey. Darab bahagi 10, 10. Sentimeter nak tukar jadi milimeter. Darab ke bahagi? Darab. Betul, darab yang ni. Darab 10. Jadi itu sebab dia darab 10. Dapatlah 50 mm. Cepat kira. Faham? Okey. Kemudian soalan nombor 4. Tak faham, patah balik. Ni dikira, ni milimeter tau. Tetapi kalau kamu kira, ni tak payah kamu bagi kira lah. Dia dapat 40. Okey, dapat. Tetapi dia nak jawapan dalam sentimeter. Patah balik daripada milimeter. Nak tukar sentimeter, kena buat operasi bahagi. Jadi 40 bahagi 10. Cara cepat kira, lambat kalau kita buat sini. Kena buat bentuk lazim. Potong sifar sini, potong sifar sini. 4 bahagi 1, buat apa? 4. Dapat jawapan 4 cm. Faham? Okay. Seterusnya, soalan nombor 4. Ni lain sikit ya. Okay. Ni formula yang kita buat tadi. Baru keluar formula. Padahal kita dah belajar lama dah tadi kan. Kalau 19 cm, 7 mm, disuruh tukar jadi milimeter. Yang ni nak kena tukar tak? Tak perlu. Sebab dia memang dah milimeter. Sama kan? Yang nak kena tukar yang ni. 19 cm nak tukar jadi milimeter, darab ke bahagi? Darab berapa? Darab dengan 10. 19 darab 10 berapa? 190. Bukan centimeter, milimeter. Sebab dia dah bertukar. Itu sebab dia dapat 190 milimeter. Kemudian, bukan ini jawapan. Kena tambah 7 milimeter yang kita nampak di sini. Faham? Jangan lupa pula tambah. Nanti kita dapat jawapan salah. Jadi jawapan berapa dapat? 197 milimeter. Ustaz, kalau saya tak buat bentuk lazim, saya terus kira secara direct, terus dapat kira tanpa buat bentuk lazim kan, macam ni kan.
Adakah saya dapat markah? Ya, dapat. Tetapi kena buat ayat matematik. Ayat matematik je, tak payah buat bentuk lazim. Kalau kamu boleh kira secara macam tu kan. Tak secara direct kan. Okey, faham kan? 197 mm. Okey, yang ni kamu kira sendirilah ni. Ustaz nak cepat sikit kan. Kemudian ni yang berkaitan kilometer dengan meter. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter, betul? Jadi kita pun boleh buat formula juga. Atas darab 1000, bawah bahagi 1000. Sama juga. Okay, boleh ya? Kemudian sebuah pelumba basikal telah membuat 4 pusingan. Okey, betul. Muka surat 175 Satu pusingan jaraknya 250 meter. Satu pusingan. Tetapi dia ada 4 pusingan. 4 darab 250 bersamaan dengan 1000 meter. 1000 meter bersamaan dengan berapa kilometer? 1 kilometer. Kan yang kita tadi belajar kan, 1 kilometer. 1000 meter kan? Okey. Seterusnya, kalau Ustaz laju sangat, kamu pause balik, tengok balik. Okey. 3 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Kilometer nak tukar meter, kita darab berapa tadi? Darab 1000 bahagi 1000 kan, kat sini kan. Jadi kalau soalannya ni nak kena darab ke tambah? Kalau nak darab ke bahagi? Nak tukar menjadi meter. Kilometer nak tukar meter. Jadi darab berapa? Darab 1000. 3 darab 1000. Tak payah buat bentuk lazim. Kamu akan dapat jawapan 3000 meter. Itu sebab dapat 3000 meter. Okey, bagi meter nak tukar kilometer, meter nak tukar kilometer, anak panah dia ke kiri. Jadi kena bahagi dengan 1000. Jadi kalau soalan yang ni 23,000 bahagi, biasa Ustaz buat bahagi macam ni tau. Tapi kalau kamu nak buat macam ni pun boleh juga. Tak ada masalah, betul. Boleh juga potong. Potong. Kan? Betul, potong. Potong, 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 potong. 23 bahagi 1 bersamaan dengan 23 kilometer. Kalau bawah ni dia buat cara per. Boleh juga, dua-dua cara boleh. Dia buat potong macam ni kan. Boleh, sama je. Dan yang terakhir, muka surat 175, ada 2 soalan lagi. Okey, ini 6 km. Kita buat formula dululah. Takut nanti kamu tak nampak kan. Darab 1000 bahagi 1000. Kalau saya ni, jangan tukar sebab dia dah ada meter. Tak perlu tukar lah, biar je lah. Yang kena tukar yang ni. 6 km bersamaan dengan berapa? Nak tukar jadi meter. Darablah dengan 6 km. Darab dengan 1000. Betul? Sebab ni, kilometer nak tukar meter. Jadi dapatlah jawapan apa? 6000. Tambah berapa? Kenalah tambah 743 tu. Jangan tinggal. Nanti akan dapat 6743 meter. Jangan lupa yang ni Kemudian yang terakhir, ni lain sikit Ada 2 cara tau. Ustaz, yang ni cara ni kamu tahulah, kamu follow je lah cara ni. Ada lagi satu cara, adalah dengan cara meter, nak tukar kilometer, kita buat operasi bahagi 1000. Jadi kamu buat bentuk lazim. Sifir 1000, jangan kamu rasa, susah ni sifir 1000. Tak, 1000 senang je. Yang mana paling hampir kat sini? 4000 dulu. Okey, saya tekan 4000 dulu. Masuk 4 ke atas. Betul? Kemudian 2 sifar-sifar titik-titik-titik. Bawa turun 5. Yang mana paling hampir? Sifar lah. Mana boleh 1000 kan? 5. Ini pun sifar. Atas kilometer, bawah apa? Meter. Ingat tak Ustaz ajar dulu? Atas kilometer, bawah meter. Jadi jawapan berapa? 40 kilometer, 25 meter. Lagi cepat buat cara bahagi. Faham? Boleh Okey, itu saja hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak faham, ulang balik video ni